Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Langkah SPRM menangkap jerung rasuah dipuji. Saya respect kepada SPRM pada waktu ini. Saya juga respect dengan sokongan daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya SPRM bergerak bebas, supaya SPRM menyasat siapa sahaja. Nampaknya betullah reformasi yang dibuat oleh Anwar Ibrahim, yaitu tidak ada campur tangan langsung di dalam SPRM dan dalam menegakkan undang-undang. Itu sebabnya sekarang ini kita rasa macam lain semacam saja. Sebenarnya ianya jadi lain semacam saja kerana ini kali pertama kita lihat Perdana Menteri kita membebaskan sepenuhnya SPRM. Membebaskan sepenuhnya PDRM, membebaskan sepenuhnya semua agensi penguatkuasaan Malaysia untuk bergerak menyasat siapa saja yang mereka mahu siasat dan perlu disiasat tanpa ada halangan langsung. Itulah yang menyebabkan SPRM bertindak hebat, bukan kerana diarah oleh Anwar, tapi kerana tiadanya sekatan daripada sesiapa, termasuk Anwar Ibrahim. Jadi SPRM bebas bergerak, bebas menyatakan apa-apa siasatan mereka. Jadi kita puji langkah SPRM menangkap jerung rasuah ini. Siapa yang tidak suka dengan tindakan SPRM seperti yang sekarang berlaku ini, merekalah sebenarnya yang tidak suka kalau SPRM bergerak bebas. Bayangkanlah kalau SPRM hanya menyasat orang-orang kecil, hanya bilis-bilis sahaja yang disiasat. Bukankah itu tidak wajar dan bukankah itu merugikan? Kerana ada banyak orang kata pada waktu dahulu SPRM takut nak menyentuh orang kebal, takut nak menyentuh orang yang betul-betul tak boleh disentuh. Tapi kali ini, sekarang ini SPRM bergerak tanpa rasa takut dan gentar. Anggota Jawatan Kuasa Khas mengenai rasuah, iaitu Hassan Karim, memuji Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana menyasat pendedahan kertas Pandora dan kertas Panama. Bagaimanapun, Hassan yang juga ahli Parlimen PKR berharap siasatan yang dijalankan itu telus dan tidak berpihak. Jangan mereka yang dianggap penentang atau seteru kepada kerajaan perpaduan yang berkuasa sekarang sahaja yang perlu disiasat. Tetapi penyokong dan anggota kerajaan perpaduan tidak disiasat dan itu perlu disiasat juga. SPRM mesti bersikap telus, profesional dan berintegriti dalam menjalankan tugasnya dengan berasaskan kepada prinsip tanpa takut dan pilih kasih. Kertas Pandora dan kertas Panama ialah dokumen berasingan yang didedahkan Konsortium Wartawan Penyiasatan Antarabangsa ICIJ dengan kerjasama media lain di seluruh dunia termasuk Malaysia kini. Ia memperincikan pemilikan dana antarabangsa yang disimpan di syarikat luar pesisir. Mereka yang disiasat ketika ini ialah bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya, serta Mirzan Mahathir iaitu anak Dr. Mahathir Mohamad. Mahathir dan Daim sebelum ini mendakwa siasatan itu sebagai tindakan penganiayaan politik oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim terhadap seteru politiknya. Mahathir juga mendakwa Mirzan diugut penjara selama 5 tahun. Sementara itu, Hassan berkata golongan elit yang dahulunya dilihat semacam kebal dan tidak boleh disentuh oleh SPRM, kini telah dipanggil ke ibu pejabat Suruhanjaya itu untuk disiasat. Namun ahli Parlimen Pasir Gudang itu berkata, dia memandang serius mengenai aduan Dr. Mahathir bahawa anaknya yang kini disiasat Suruhanjaya itu diugut dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Saya berharap SPRM perlu jalankan tugas dengan profesional, mengikut undang-undang ketika menjalankan tugas menyiasat, tidak boleh gunakan ugutan semasa menjalankan siasatan, kata beliau lagi. Selain Daim dan Mirzan turut dinamakan dalam pendedahan itu termasuk Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz,
Ahli Parlimen Selayang William Leong, Timbalan Menteri Ekonomi Hanifah Hajar Taib dan Abangnya Mahmud Abu Bakar serta bekas ahli Parlimen Sipitang Yamani Hafiz Musa. Walaupun memiliki syarikat luar pesisir tidak menyalahi undang-undang, terdapat tekanan awam untuk meningkatkan ketelusan dalam syarikat-syarikat yang ditubuhkan di tempat pelindungan cukai bagi menangani pengelakan cukai dan pengubahan wang haram. Zafrul dinamakan sebagai pengarah Capital Investment Bank Labuan Limited, sebuah bank butik yang diperbadankan dalam bidang kuasa luar pesisir Labuan, tetapi melaksanakan jawatan itu apabila menyertai Maybank pada 2010 melepaskan jawatan itu. Daim dan Leong pula sebelum ini menyatakan bahawa dana luar pesisir mereka adalah berdasarkan pendapatan yang sah dan semua cukai telah dibayar. Jawatan kuasa khas rasuah yang dianggotai Hasan turut dianggotai oleh mereka yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mengejutkan kita. PN tidak kecam kenyataan perkauman Mahathir. Adakah dengan ini, seperti yang dinyatakan oleh para penganalisis politik, akan menyebabkan kerugian besar kepada Perikatan Nasional? Adakah dengan kenyataan seperti ini, para penyokong akan memboikot sepenuhnya Perikatan Nasional? Dan pastinya, Perikatan Nasional sampai bila-bila pun tidak akan menjadi kerajaan tanpa sokongan, khususnya daripada Borneo dan daripada kaum bukan Melayu. Ini apabila Tun Mahathir begitu kontroversinya berkaitan dengan bangsa bukan Melayu begitu luar biasa baru-baru ini. Kenyataan beliau benar-benar telah menyinggung perasaan bukan sekadar rakyat berbangsa Melayu, Cina dan India, tetapi juga berkait dengan para pemimpin daripada bangsa atau kaum tersebut. Menjelang mesyuarat Majlis Tertinggi PN minggu ini, Presiden Gerakan Dominic Lau berkata dia akan mendesak gabungan itu untuk mengecam Dr. Mahathir berhubung kenyataan bernada perkauman yang dikeluarkannya terhadap masyarakat India di Malaysia. Bagaimanapun, sama ada perkara itu dibangkitkan atau tidak, atau ada sebarang keputusan dibuat, adalah tidak jelas. Dalam kenyataan berkenan, mesyuarat itu malam tadi, Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin tidak menyebut jika perkara itu akan dibincangkan. Sebaliknya, Hamzah berkata, mesyuarat itu membincangkan masalah kos sara hidup. Majlis Tertinggi membincangkan situasi terkini beban sara hidup yang semakin mendesak, termasuklah isu kenaikan tarif air dan sebulat suara mendesak Kerajaan Persekutuan supaya memberi keutamaan kepada isu ekonomi dengan menyelesaikan masalah rakyat, katanya dalam kenyataan hari ini. Katanya lagi, mesyuarat turut membincangkan rancangan untuk menganjurkan konvensyen wakil rakyat Perikatan Nasional serta pemukiman untuk mengukuhkan lagi gabungan itu dalam masa terdekat. Selain itu, dia berkata Majlis Tertinggi PN juga setuju untuk melantik Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azzamuddin sebagai Ketua Pemuda PN yang baru. Lau turut hadir dalam mesyuarat semalam. Pada minggu lalu, Dr. Mahathir mendakwa masyarakat India di Malaysia tidak setia sepenuhnya kepada negara kerana masih terikat dengan negara asal mereka, selain menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa utama. Susulan itu, Lau memberitahu Malaysia kini yang dia akan membangkitkan perkara itu dalam mesyuarat PN minggu ini dan akan mendesak PN untuk mengecam Mahathir yang merupakan penasihat bagi 4 negeri yang ditadbir gabungan itu. Saudara-saudara sekalian, nampaknya Perikatan Nasional memang tidak mengecam kenyataan perkauman Mahathir, walaupun telah pun bermesyuarat
dan Lau telah berjanji untuk mendesak PN mengecam Mahathir, nampaknya hasrat daripada Lau itu tidak kesampaian kerana Hamzah Zainuddin hanya menyatakan dia tidak pun menyebut tentang perkara yang dimaksudkan oleh Lau dalam perbincangan itu. Sungguh mengecewakan kerana Lau juga telah dikecewakan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini memang berita paling mengejutkan Tun Mahathir daripada Perikatan Nasional. Mungkinkah sekarang ini masanya Mahathir bergerak keseorangan diri di saat yang sudah lanjut usia, sudah terlalu tua, tiba-tiba pula dalam keseorangan, sehingga ada yang cuba menyampaikan simpati. Kata mereka, jangan sampai Tun Mahathir akan meninggalkan dunia ini dalam kesunyian dan keseorangan. Hari ini, satu lagi kenyataan daripada komponen Perikatan Nasional menyatakan Muhyiddin dan pemimpin Perikatan Nasional tak sokong kenyataan Dr. Mahathir. Maknanya mereka sendiri tidak bersetuju dengan kenyataan yang diberikan, yang dinyatakan oleh Tun Mahathir Mohamad. Pemimpin Perikatan Nasional tidak menyokong kenyataan Dr. Mahathir Mohamad bahawa masyarakat India di Malaysia tidak setia sepenuhnya kepada negara, kata Presiden Gerakan Dominic Lau. Lau berkata, gerakan telah menyuarakan bantahan terhadap kenyataan Mahathir itu dalam mesyuarat Majlis Tertinggi PN semalam. Pengerusi PN, Muhyiddin Yassin dan pimpinan PN juga menyatakan tidak menyokong kenyataan yang dikeluarkan oleh Mahathir, katanya dalam kenyataan hari ini. Terdahulu, Lau dalam sidang media berkata, ramai pemimpin PN yang hadir di mesyuarat itu merasakan kenyataan bekas Perdana Menteri itu tidak sesuai. Dia juga berkata, Mahathir mungkin membuat kenyataan itu kerana sudah tua. Bekas Perdana Menteri itu akan masuk usia 99 tahun pada Julai ini. Pada minggu lalu, Dr. Mahathir mendakwa masyarakat India di Malaysia tidak setia sepenuhnya kepada negara kerana masih terikat dengan negara asal mereka selain menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa utama. Susulan itu, Lau memberitahu Malaysia kini yang dia akan membangkitkan perkara itu dalam mesyuarat PN minggu ini dan akan mendesak PN untuk mengecam Mahathir yang merupakan penasihat bagi 4 negeri yang ditakbir gabungan itu. Namun, kenyataan yang dikeluarkan Setiausaha Agung PN, Hamzah Zainuddin berhubung mesyuarat semalam, tidak menyebut berkenan bantahan terhadap kenyataan Dr. Mahathir itu. Ditanya jika PN akan menyingkirkan Mahathir daripada jawatan penasihat, Lau berkata ia tidak dibincang semalam. Dia juga berkata peranan Mahathir sebagai penasihat juga tiada kaitan dengan kenyataan yang dibuat berkenan kesetiaan masyarakat India. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini di Malaysia kini. Anak JB kata, kalau benar, biarlah Perikatan Nasional memberi kenyataan rasmi, tapi semuanya sunyi senyap dan yang jadi penyibuk ialah Lau satu-satunya. Bukan apa, spokesman PN dan sebaliknya tunggu dihalau dari pentas. Red Patriot kata, dia kata ini adalah sesuatu yang perlu ditegaskan. Saudara-saudara sekalian, mungkinkah dengan kenyataan seperti ini, dari penyokong daripada kaum Cina dan India akan memboikot sepenuhnya Perikatan Nasional, dan adakah tindakan tidak mengecam sepenuhnya kenyataan Tun Mahathir itu hanya akan menimbulkan kerugian besar kepada Perikatan Nasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.